tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini satu isu hangat yang menyebutkan salah satu pemimpin daripada Perikatan Nasional yang terlibat dengan satu isu ataupun satu kes yang saya rasa ini adalah satu kes yang keji. Tuan-tuan dan puan-puan, ini perkongsian daripada Harapan Daily pada 29 Julai. Melalui Harapan Daily, adun PN papah wanita mabuk ke bilik hotel, dedah keputusan hakim. Ahli Dewan Undangan Negeri Gombak Setia dari Perikatan Nasional, Muhammad Hilman Idham, dikatakan telah menjemput kenalan yang kemudiannya menjadi mangsa rogol kepada seorang ahli perniagaan. Jadi saudara-saudara, ini adalah satu isu yang panas kerana melibatkan perkara yang serius, yang keji, sehingga perkara ini ataupun berita ini menyebut wanita itu menjadi mangsa rogol kepada seorang ahli perniagaan. Mengikut satu kes pendakwaan, mangsa memberitahu telah dijemput oleh Hilman Idham untuk sambutan ulang tahun kelahirannya di sebuah restoran di hotel berkenaan bersama tertuduh dan beberapa lagi rakan lain pada penghujung 2020. Selepas makan malam di restoran itu, mereka beredar ke bilik karaoke. Walau bagaimanapun, melihat keadaan mangsa yang mabuk, tertuduh mencadangkan bilik hotel di tempat untuk menempatkan wanita tersebut. Hilman yang merupakan wakil rakyat dari Bersatu dilapor telah memapa mangsa ke bilik bersama tertuduh dan 3 lagi individu. Saudara-saudara, persoalannya, adakah adun Bersatu ataupun daripada PN ini sedang membantu individu yang didakwa merogol wanita tersebut? Nah, itu menjadi persoalannya. Setelah terjaga jam 4.30 pagi 5 Disember 2020, mangsa menyedari dalam keadaan bogel. Lalu dia membuat laporan polis berhubung kejadian terbabit. Berdasarkan pertuduhan pindaan, Muhammad Zul Fahimin Madzir 40 didakwa merogol seorang wanita berusia 35 tahun di sebuah bilik hotel di Sri Hartamas pada jam 1 hingga 3 pagi 5 Disember 2020. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 376 dalam kurungan 1 Kanun Perseksaan. Ekoran itu tertuduh juga bapa kepada 3 anak itu dijatuhi hukuman penjara 13 tahun dan 2 sebatan oleh Mahkamah Session KL pada 31 Mei lalu. Hakim Nur Hasni Abdul Razak menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pasukan pendakwaan berjaya membuktikan prima facie, sementara pihak tertuduh gagal menimbulkan keraguan pada akhir kes pembelaan. Saudara-saudara, ini menjadi persoalannya adalah adakah memang pemimpin daripada Bersatu dan PN ini terlibat dengan kekejian ini, ataupun ini sekaligus menjadikan satu terjemahan kepada rakyat bahwa parti itu kotor. Nah, itu masing-masing ada pendapat. Jadi tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia bersama di dalam channel ini. Ada satu perkara yang menarik, satu cerita yang menarik saya nak kongsikan. Ini adalah berkaitan dengan pilihan raya kecil Dun Nenggiri yang akan diadakan tidak lama lagi. Saudara-saudara, sudah pasti tempat itu ataupun kawasan Nenggiri adalah 100% Melayu. Saya boleh katakan 100% Melayu. Tapi, tuan-tuan dan puan, BN yang akan mengantarkan calon untuk mewakili kerajaan perpaduan bagi bertanding di pilihan raya kecil tersebut. Namun saudara-saudara, bagi pembangkang ataupun Perikatan Nasional, ada satu cerita yang saya nak kongsikan berkaitan dengan pemilihan calon daripada PN. Rupanya pendedahan
satu pendedahan di mana calon bersatu mewakili PN di PRK Nenggiri adalah seorang yang baru saja keluar daripada parti. Yang menariknya, beliau baru saja keluar daripada parti PAS. Seperti yang kita tahu, PAS dan Bersatu adalah satu di dalam Brigatan Nasional, anggota komponen di dalam PN. Ini berita sepenuhnya yang saya akan kongsikan kepada Anda. Calon bekas ahli PAS, good luck Bersatu, kata UMNO melalui Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Cara PN memilih calon bagi PRK Dun Nenggiri Kelantan menunjukkan PAS tidak menghormati rakan gabungannya. Itu menjadi persoalannya kenapa calon daripada Bersatu ini yang baru sahaja keluar parti PAS dan terus dipilih sebagai calon Bersatu. Sedangkan masih ramai lagi pemimpin-pemimpin Bersatu yang sudah lama di dalam parti. Menurut Setiausaha Agung UMNO, itulah PAS mana pernah menghormati rakan dalam gabungan kerjasama, kata Setiausaha Agung UMNO. Katanya apabila ada kuasa sedikit, parti itu pasti menindas, bahkan sanggup mengkhianati kawan. Saya hanya boleh ucapkan good luck, selamat maju jaya kepada parti Bersatu, katanya ringkas ketika dihubungi Malaysia Kini. PN mengumumkan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS kawasan Gua Musang, Muhammad Rizwadi Ismail sebagai calon Bersatu di Nenggiri. Menariknya, dia dikatakan baru sehari atau 2 hari menyertai Bersatu. Penipuan di siang hari. Sementara itu, anggota Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Puazar Kashi menyifatkan Bersatu seolah-olah meletakkan calon palsu. Bahkan meletakkan calon yang baru 2 hari keluar PAS sebagai calon mewakili Bersatu adalah penipuan di siang hari, menurut Puazar Kashi. Katanya justru tidak mengherankan kenapa calon PN bersumpah laknat untuk tidak melompat parti ketika pengumuman. Rupanya sumpah laknat itu disediakan oleh PAS. Tidakkah itu memalukan? Calon buat sumpah laknat kalau melompat parti, sedangkan dia baru 2 hari melompat daripada PAS kepada Bersatu. Tuan-tuan, adakah ini satu sebab yang bakal menyebabkan kekalahan kepada PN di PRK Dun Nenggiri? Tuan-tuan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?